Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Adada ma hamidaka hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا مولانا سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Al-Mukarram Al-Muhtaram Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Pegawai Syara, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya wajib dan wajar selamanya kita dapat syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini diberikan kebaikan dan manfaat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindung kita, beri kesihatan yang baik, kurniakan rahmat yang berterusan kepada kita dan perlindungan daripada wabak penyakit, daripada musibah, daripada kesusahan. Dan kita minta juga dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat wabak penyakit ini dan beri kesembuhan kepada mereka-mereka yang diuji dengan ujian ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baru saja menyambut memperingati peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita sebut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai. Sekadar mukadimah awal, suka saya berkongsi juga dengan tuan-tuan. Bila mana sampai pada bulan Rabiul Awal, maka kita akan memperingati peristiwa kelahiran Nabi SAW. Kalau kita melihat dalam Islam ataupun dalam kaedah Islam itu kita sebut, Islam ni dia ada 12 bulan. Bermula dengan Muharram sehinggalah kepada bulan Zulhijjah. Sama macam bulan Masihi, bermula dengan Januari sehingga berakhir dengan Disember. 12 bulan juga. Menggunakan kaedah bulan. Maknanya bulan itu menjadi ukuran kepada ketentuan hari. Jadi yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, dalam Islam bermula dengan Muharram hingga Zulhijjah itu ada 12 bulan dan tiap-tiap bulan itu ada ketikanya mempunyai kefarduan ibadat khusus pada bulan itu. Ada bulan itu dalam kisah sirah mengandungi ataupun berlaku pada bulan-bulan tersebut. Ada ketikanya bulan itu tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Sebagai contoh, kalau kita sebut bulan Zulhijjah, dalam bulan Zulhijjah itu adanya khusus ibadat haji sebagai contoh. Tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain, hanya duduk pada bulan Zulhijjah. Tak cukup dengan itu, adanya ibadat sunat yang kita sambut dan kita raikan dalam bulan Zulhijjah. Sebagai contoh, peristiwa ibadat korban. Malah memperingati kita pada kisah sirah Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Begitu juga pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala letak pada bulan Ramadan itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi berlaku ataupun pengkhususan ibadat dalam peristiwa dalam bulan Ramadan itu. Sebagai contoh, puasa wajib dalam bulan Ramadan. Ada ibadat khusus yang hanya berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu tarawih sebagai contoh. Ibadat sunat yang khusus hanya boleh kita buat bulan Ramadan, bulan lain orang tak buat.
Dalam bulan Ramadan juga ada peristiwa sejarah, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Juga berlaku peristiwa Perang Badar Al-Kubra, berlaku dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Rejab, ada ibadat khusus? Tak ada. Tetapi, ada peristiwa sejarah yang berlaku dalam bulan Rejab. Sebagai contoh, peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bulan Rabiul Awal, Allah Ta'ala muliakan bulan ini dengan 3 peristiwa yang berlaku berkait dengan Nabi SAW. Ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Maulidur Rasul SAW. Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tarikh khilaf ulama. Ada kata 10, ada kata 11, ada kata 12. Soal tarikh yang kita kata exactly date itu, tarikh yang spesifik itu menjadi khilaf. Itu biasalah tuan-tuan. Cerita 1400 tahun dulu. Nak betul-betul kita dapat tarikh yang sebenar, ulama-ulama kaji ada nas-nasnya. Ada yang kata 10 dengan hujahnya, yang kata 11 dengan hujahnya, yang kata 12 dengan hujahnya. Kita ambil pandangan 12, railah 12, tak ada masalah. Jangan bergaduh soal tarikh itu bila, 11 ke 12 ke 10 ke. Cerita yang terlalu lama, 1400 tahun. Jangan kata cerita zaman Nabi punya cerita, zaman kita pun berlaku khilaf tarikh. Cuba tengok, pernah dengar tak ada orang dia meninggal, bila kita tanya berapa umur arwah ni, dia kata kalau ikut IC 80, tapi kalau ikut tarikh sebenar 87. Dua tarikh ni, dua umur ni. Pelik kita, dua umur. Dia kata apa, dalam IC lain, tarikh sebenar lain. Ada orang dalam surat beranak pun lain, dia kata. Dalam surat beranak mak dia sebut lain, surat beranak lain. 3 tempat lain-lain. Kalau zaman ini pun tuan-tuan, tarikh itu jadi khilaf, apa lagi cerita zaman Nabi? Maka yang sepakat ulama Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal, itu cukup. Sepakat ulama Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa apa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal? Peristiwa Nabi SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Nabi SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah adalah pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita rujuk pada kitab Bahrul Mazi, pandangan daripada Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala, tak salah saya jilid 21 rasanya, disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia, Nabi SAW tiba di bandar Madinah itu. Maknanya bandar Madinah itu betul-betul masjid tu, kawasan masjid tu. Sampai di situ pada 12 Rabiul Awal. Tapi jangan-jangan kita raikan benda ni. Nabi sampai daripada Mekah pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah setelah diperintahkan oleh Allah. Nabi hijrah bukan kerana lari, tidak. Jangan kata Nabi lari. Jangan kata Nabi menyelamatkan diri. Nabi tak selamatkan diri. Nabi berhijrah itu kerana perintah Allah. Kalau Nabi nak lari, awal-awal Nabi lari dah. Tak payah tunggu ada sahabat yang mati, tak payah tunggu. Lari awal-awal. Tapi tunggu sampai perintah Allah baru Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Makan masa yang agak lama hijrah Nabi itu kerana perjalanan Nabi agak jauh. Pertama, sembunyi di Gua Sur saja dah 3 hari. Guna pula jalan laut, jalan yang agak jauh daripada jalan kebiasaan perdagangan. Maka Nabi SAW sampai di Madinah itu pada 12 Rabiul Awal. Peristiwa yang ketiga berlaku dalam bulan Rabiul Awal adalah peristiwa kewafatan Nabi SAW. Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Malah juga disebut oleh sebahagian ulama 12 Rabiul Awal tarikh kewafatan Nabi SAW. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, ada 3 peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal yang cukup dekat berkait dengan Nabi SAW. Lahir Nabi menjadi rahmat pada sekalian alam. Hijrah Nabi menjadi strategi utama dakwah itu disebarkan di seluruh dunia sehingga sampai Islam itu kepada kita. Langkah pertama Nabi dengan hijrah ke Madinah itulah merupakan satu langkah dakwah yang paling berjaya, menyebabkan Islam itu boleh disebarkan segenap dunia sampai pada kita. Langkah strategi dakwah Nabi. Dan yang ketiga apa? Peristiwa kewafatan Nabi. Sudah tentu satu benda yang cukup membekas di hati orang Islam, dulu, kini, selamanya.
Ini peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Ketiga-tiga peristiwa ini sangat berkait dengan Nabi SAW. Oleh yang demikian, ada tak ibadat khusus dalam bulan Rabiul Awal? Tak ada. Ada fardu tak yang disuruh? Fardu macam biasa lah semayang. Macam biasa saja. Khusus tidak ada. Cuma kita sebut, bila sampai pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat dekat dengan Nabi, yang sangat berkait dengan Nabi, ada 3 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi, maka kita ambil pengajaran dan kita muliakan bulan ini sebaiknya dan secara yang patut. Tak payahlah kita sampai nak buat kek nyanyi happy birthday macam ada setengah orang buat. Puak-puak Bangladesh, puak-puak apa ni, kita tengok dalam Facebook, dalam internet, nyanyi bagai buat sambutan bergarak bawa kek. Potong kek yang makan dia. Itu yang tak tahan tu. Dia potong kek, yang makan sama-sama dia juga. Tapi happy birthday ya Rasulullah, tak payahlah sampai begitu. Kita bukan nak ambilkan sambutan itu, tapi apa yang kita dapat ibrah, pengajaran daripada majlis sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau lepas sambutan Maulidul Rasul, tak ada bertambah amalan dari sudut penghayatan sunnah, dari sudut kasih sayang kepada Nabi, dari sudut ittiba sunnah-sunnah Nabi, tak ada tambah, maka sambutan kita itu tidak beri makna yang panjang kepada kita. Mungkin hanya kita dapat kenyang. Dapatlah tempat saya orang sembelih lembu, tuan-tuan, mak sambutan Maulidul Rasul ni di taman saya. Beria sungguh lah. Beria sungguh sambut jadi Nabi ni. Tapi bila tanya ceramah tak ramai yang datang sembelih lembu, ramai. Datang dengar kuliah tu tak ramai. Yang pun tak betul juga. Selepas daripada sambutan Maulidul Rasul itu, apa jadi pada kita? Sekarang kita nak tengok apa jadi pada kita. Kalau 60 tahun 60 kali kita sambut Maulidul Rasul, apa jadi pada kita? Kalau 70 tahun umur kita, 70 kali sambut Maulidul Rasul, bertambah tak sunnah-sunnah Nabi yang kita buat? Ilmu-ilmu tentang Nabi bertambah ke tidak? Pengetahuan kita tentang hidup Nabi bertambah ke tidak? Amalan yang Nabi buat, banyak mana yang kita ikut, bertambah ke tidak? Maka itu yang kita nak muhasabah diri kita. Mudah-mudahan setiap daripada sambutan itu memberi makna yang baik dan nilai yang cukup baik kepada kita, insya-Allah. Sambung kitab kita. Hadis berapa kita berhenti? 19. Ke surat 16, okey. Allah Subhanahu wa taala bersama jemaah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadullahi ma'al jamaah. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Keterangan, jemaah itu bermaksud majoriti umat Islam yang mengikut sunnah di bawah satu kepimpinan atau dalam satu urusan agama. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas ni, tuan-tuan? Ini sepupu Nabi. Ini sepupu Nabi. Sepupu ikut mana? Bapa dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik dengan ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam kalangan adik-beradik ataupun pak-pak saudara Nabi ni, tuan-tuan, ada orang yang kaya, ada yang sedang-sedang, ada yang jahat, ada yang baik. Itu pak saudara Nabi. Abdullah ni bapa Nabi, dia ada adik-beradik. Ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. Daripada adik-beradik ataupun pak-pak dan mak-mak saudara Nabi ni, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kaya dan ada yang tak berapa kaya. Siapa yang baik? Ramailah. Abdul Muttalib, Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas, Safiyah. Ini semua geng-geng yang baik-baik. Yang jahat ada? Ada. Abu Lahab, adik-beradik dia lah. Yang kaya ada? Abu Lahab sendiri kaya, yang paling kaya Abu Lahab. Al-Abbas sendiri juga terkenal kerana kayanya. Ada yang kuat, Hamzah kuat. Ada yang tak berapa kaya, Abu Talib sendiri antara orang yang tidak berapa kaya. Dan dalam adik-beradik bapa Nabi itu, Abdul Muttalib sendiri, Abu Talib itu sendiri antara orang yang tidak berapa kaya. Jadi anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib namanya Abdullah bin Abbas. Ini merupakan orang yang sangat hebat. Kalau kita pergi melawat Taif, tuan-tuan, kalau pergi umrah, pergi haji, orang bawa pergi Taif,
Taif itu terkenal sebagai bandar Abdullah bin Abbas. Malah makam dia ataupun kuburnya di satu masjid. Masjid di tengah-tengah bandar Taif itu yang disebut Masjid Abdullah bin Abbas. Dalam satu sirah menceritakan bila mana Nabi keluar ke perang. Kalau Nabi ini pergi perang, bila mana Nabi tinggalkan Madinah pergi berperang, maka Nabi akan tinggalkan wakil Nabi di Madinah. Maka Nabi akan tinggalkan Abdullah bin Al-Abbas untuk mentadbir segala urusan di Madinah. Ini cerita Abdullah bin Abbas. Apa kata dia, tuan-tuan? Nabi sebut pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Makna dia apa? Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada orang Islam kalau orang Islam ini duduk secara jemaah. Jemaah ni apa? Kesatuan. Duduk secara kesatuan. Sebab itu kita tengok, tuan-tuan, bila mana orang Islam bersatu, perkara apa yang jadi pada dunia? Orang takut. Kekuatan Islam duduk pada satu padu. Bila Islam kita berpecah, maka orang sudah tidak takut dengan Islam. Kita ingat dulu, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, maka hilang satu nilai kuasa Islam di dunia, menyebabkan orang tidak takut dengan orang Islam. Selepas daripada itu, satu ketika dahulu zaman Nabi SAW, walaupun jumlahnya tidak ramai, tetapi dalam perang boleh menang. Jumlah yang tidak ramai, musuh lebih ramai berganda, tapi bila perang boleh menang. Sebab apa, tuan-tuan? Ini kata Nabi, pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Kalau nak kata orang kafir tak kuat, tak, orang kafir lagi kuat. Senjatanya lengkap, dana fund dia cukup berbanding dengan orang Islam. Ada yang tua, golongan hamba, fund tak cukup, senjata tak cukup, perang dalam serba kekurangan. Tapi pasal apa boleh menang? Kerana setia dan satu padunya tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Begitu juga dalam sejarah Islam moden. Bila Islam itu bersatu, dia akan jadi kuat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok nasib orang-orang Islam di negara-negara seperti Palestin, nasib orang Islam di negara-negara seperti Syria, padahal kita yang paling majoriti. Kalau tengok di negara-negara sebelah-sebelah Asia Barat, kita yang paling majoriti Islam. Mesir sebagai contoh, majoritinya Islam. Ada tak kafir? Ada kafir, bukan tak ada. Majoritinya Islam. Di Suria atau Syria, Islam, tapak Islam. Syam tu tapak Islam. Tapi pasal apa hari ini tidak menjadi kuat? Kerana kita terkeluar daripada kumpulan yang disebut jamaah ni tadi. Ada orang ambil peduli tak apa yang berlaku di Syria? Krisis yang tak tahu kesudahan atau tidak. Dia datang bermusim. Perangai orang Islam ni, tuan-tuan, dia mari bermusim. Sekali kita dengar, kita jadi tolong. Lepas tu slow balik. Dengar balik berlaku perang, kita mari tolong. Lepas tu slow balik. Inilah kita punya perangai. Berani sangat pun tidak, takut sangat pun tidak. Tapi pertolongan ataupun simpati kita itu tidak berterusan. Sedangkan penganiayaan kepada mereka itu berterusan. Maka dalam konteks kita bermasyarakat, nak dapat pertolongan Allah, jangan keluar pada jemaah. Jangan keluar pada jemaah, jangan mengasingkan diri daripada kumpulan jemaah. Maksud dia apa? Kumpulan orang-orang Islam. Jangan asingkan diri. Tak puas lagi ke kita, tuan-tuan, saya minta maaf sebutlah, orang Islam di tempat kita, di bumi Malaysia ini, berpecahnya kita ni kadang-kadang benda-benda yang tak patut berpecah. Ideologi politik kita berpecah. Ideologi sokongan-sokongan mazhab kita berpecah. Marah sebagai contoh, apalah perleh sebagai contoh, tak baca doa kunut, itu yang kita gaduhkan. Siapa nak baca, bacalah. Tak nak baca, sudah. Jangan marah orang tak baca. Orang yang baca, jangan marah orang yang tak baca. Orang yang tak baca, jangan marah orang yang baca. Sedangkan sumbernya datang daripada sumber yang sama, daripada Nabi. Ada pandangan kata baca, ada pandangan kata tak baca. Tapi kita bergaduh. Cukuplah kita bergaduh dari sudut politik, dari sudut perbandingan mazhab. Tak puas dengan itu, bila kita akan bergaduh kerana taksub dengan guru-guru tertentu. Satu orang pegang guru ni, pandangan gurunya begini.
Orang ni pegang pandangan guru ni, gurunya pandangan begini. Ada berlaku sedikit perselisihan pada pandangan guru-guru itu, gaduh. Cakap ustaz ni kaki duit, ini rice cooker. Ulama rice cooker, tuan-tuan tengok. Ulama puyuk nasi. Ada yang sebut ulama terompah kayu. Terompah kayu ni orang pakai kat mana, tuan-tuan? Kat toilet ni. Dia tak setuju dengan pandangan ulama ni, dia kutuk tok guru ni. Dia tak setuju, dia stokong tok guru dia kutuk tok guru orang. Ini tak betul. Siapa yang pegang pandangan tok guru, dia peganglah. Pegang betul-betul. Ini dengan tarikat-tarikat ni duduk gaduh. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita tidak duduk dalam satu kelompok jemaah, kita akan jadi begini. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, buat apa tempat-tempat lain Allah Ta'ala angkat wabak-wabak penyakit ini dengan angkat sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu, saya ada sahabat di Saudi. Saudi dengan kita mana banyak? Mana banyak orang? Banyak Saudi. Sana tak ikut SOP pun. Semayang dah rapat-rapat dah. Tuan-tuan tahu, new cases. Kes harian dia. Berapa saya baca semalam? 69, 59. Seluruh Saudi. Seluruh Saudi. Kita bukan seluruh Malaysia. Satu daerah kat Melaka ni 136 malam-malam. Satu daerah kecil. Apa Saudi tak ada kilang? Oh, kilang banyak juga. Orang Malaysia lebih baik daripada orang Saudi. Minta maaf cakap lah kalau ada saudara mara kat Saudi. Disiplin orang Malaysia lebih baik daripada disiplin orang Saudi. Tapi kadang-kadang kita juga bukan hanya kena lihat pada SOP itu saja, tapi bagaimana kita mencari pandangan Allah Ta'ala dalam konteks ini. Maksud dia apa? Bila mana pertolongan Allah nak sampai? Kalau kita duduk dalam keadaan berbalah. Bila mana pertolongan Allah nak turun pada kita dalam keadaan kita pun tidak memandang orang dengan pandangan rahmat, bila Tuhan nak beri rahmat pada kita? Maka, sebab itu Nabi sebut apa? Jangan keluar daripada jemaah. Kerana orang yang keluar daripada jemaah itu, dalam sebuah hadis sebut apa? Seperti kambing yang keluar daripada kawanannya. Kalau kambing ni ramai-ramai, serigala duduk luar intai-intai, tak berani masuk, tuan-tuan. Tapi kalau ada seekor yang jauh pada orang, maka habis dia, jadi bahan pada serigala-serigala untuk dimakan. Maka begitu kita, nak selamat, nak dapat rahmat Allah, nak dapat pertolongan Allah, bersama dengan kumpulan jemaah. Jangan keluar, jangan timbulkan perpecahan. Kita boleh berbeza ideologi, tapi hormati perbezaan itu. Kita boleh berbeza pandangan, tapi hormati perbezaan pandangan itu. Kita boleh berbeza dari sudut tarikat ataupun jalan, tapi hormati perbezaan itu. Yang ke-20, hadis 20. Bid'ah adalah suatu keburukan. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengadakan perkara baru yang tiada di dalam agama, maka ia adalah raddun, ditolak. Keterangan. Tiada dalam agama Islam bermakna apa? Tiada sandaran nas yang nyata atau zahir, atau tidak dinyata ataupun khafi daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi apa? Siapa yang mengada-adakan satu benda yang baru, ataupun kita sebut bid'ah. Orang Pahang, kalau tuan-tuan sini ada orang Pahang, dia sebut pedoah. Pedoah tu, orang kata kuat menipu ni, pedoah ni. Pedoah tu berasal pada kataan bid'ah. Mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Kena faham dalam konteks bid'ah ni. Apa benda bid'ah ni, tuan-tuan? Apa benda bid'ah ni? Satu perkara yang diada-adakan, yang tidak ada, diada-adakan berkait dengan konteks ibadah. Itu kena faham dulu. Bid'ah ni bukan semua benda bid'ah. Ni orang kata, Nabi tak pernah naik kereta, siapa naik kereta bid'ah? Beratlah macam itu. Dia hanya berkait dengan benda-benda ibadat. Itu bid'ah. Bid'ah. Dan dalam konteks itu pula ada dua jenis. Satu kita panggil bid'ah yang baik ataupun bid'ah hasanah. Dalam konteks itu pula ada bid'ah dhalalah, bid'ah yang tertolak. Apa bid'ah yang baik? Bid'ah yang tidak dibuat oleh Nabi, yang tidak dibuat oleh sahabat, tapi dibuat oleh kita melihat kepada keadaan semasa. Sebagai contoh, baca Yasin malam Jumaat secara kelompok ramai.
Apakah amalan itu dibuat oleh Nabi? Nabi tak buat. Nabi tak buat secara ramai-ramai. Kita buat secara ramai-ramai, dan malam Jumaat itu malam yang memang tak boleh buat apa-apa dah. Memang kena baca Yasin punya. Jadi perbuatan itu baik tak baik, walaupun Nabi tak buat. Yang Nabi suruh baca apa malam Jumaat? Yalah, hadis kata baca surah Kahfi. Tapi kita baca Yasin. Orang kata, oh ini amalan bid'ah ni, ini semua pengikut-pengikut amalan sesat. Baca Yasin tu baca Quran. Bila pula jadi baca Quran ni baca amalan sesat? Kalau malam Jumaat kita tak nak baca Yasin, kita nak baca Qul Huwallah je, baca lah. Tak ada masalah. Yang penting bacanya Quran. Kita buat secara beramai-ramai. Ada kebaikan tak? Bagus. Sekurang kalau kita buat secara individu, tak jalan. Tak jadi, tuan-tuan. Tak jadi. Sebagai contoh, saya minta maaf cakap lah. Kita sembahyang seorang-seorang dengan sembahyang jemaah. Apa lebihnya sembahyang jemaah? Betul, pahalanya lebih mudah-mudahan. Tapi apa kelebihan yang lain sembahyang jemaah? Yang pertama, kita dapat wirid. Yang kedua, kita akan duduk lama. Lama sikit, tunggu imam lah. Imam rokok. Tertib tu ada. Kalau kita sembahyang seorang, berapa ketul wirid kita baca? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tu pun kita baca pendek je. Astagfirullah 3 kali. Asyik baik kita sembahyang jemaah bila imam baca astaghfirullahalazim li wa li walidayya sebagai contoh. Panjang sikit. Bila kita buat jemaah, itu kebaikan yang kita dapat. Sehingga kan bacaan Yasin itu menjadi satu bacaan wajib dalam kalangan orang Melayu, betul? Mati baca Yasin. Hidup baca Yasin juga. Budak baru lahir baca Yasin juga. Orang nak pergi umrah haji baca Yasin. Orang balik umrah haji baca Yasin. Orang nak pergi puasa baca Yasin. Orang dulu puasa baca Yasin. Segala benda kita baca Yasin. Bagus tak? Surah lain dia tak baca, surah Yasin je dia baca. Okey tak? Okey daripada orang tak ada surah langsung dia baca. Itu sebab kita sebut, jangan kata bid'ah itu semuanya tertolak. Ada bid'ah yang baik sebagai contoh. Termasuklah sambutan Maulidur Rasul. Pernah tak dibuat oleh Nabi sambutan memperingati hari lahir Nabi? Nabi tak pernah buat. Sahabat buat tak? Sahabat tak buat. Tapi kenapa kita buat? Sekurang-kurangnya bila kita tanya orang hari ni bila tarikh lahir Nabi, orang boleh sebut 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Sebab itu yang diajar pada kita daripada kecil. Tahun gajah. Kalau orang tanya gajah tu lepas tahun gajah, tahun apa? Tahun depan ni. Dia ada nombor dia, tuan cari nak nombor dia berapa. Masihi dia berapa. Nasib baik ada sambutan itu dia buat, kita tahu tarikh lahir Nabi. Kalau kita tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada tak kita buat sambutan memperingati kelahiran Abu Bakar? Tak ada. Tuan tahu Abu Bakar lahir bulan berapa? Tak tahu. Isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Tak ada kita buat majlis sambutan memperingati kelahiran Khadijatul Kubra. Kalau tanya hari ni bila Khadijah lahir, tak tahu. Nasib baik ada sambutan begini dia buat, memberi kesan yang baik, orang tahu. Ini yang kita sebut, walaupun dia bid'ah, tapi bid'ah yang ada kebaikan dan ada kesan yang baik. Dalam ibadat, ada yang kita sebut bid'ah dalalah, bid'ah yang tidak baik, yang tertolak, yang disebut oleh Nabi ini. Apa bid'ah yang tertolak? Sebagai contoh, sebab itu saya dalam kuliah-kuliah saya, di mana-mana pun saya akan sebut. Setiap ibadat yang kita nak buat, perlu tahu sumber. Tahu sumber. Mana nak tahu sumber ni? Ngaji ya. Tuan-tuan ada kelas Al-Quran di masjid, di surau. Ada kelas fiqh. Banyak kitab-kitab saya ikut dalam grup WhatsApp, saya tengok, kira-kira syekh-syekh semua ni belaka. Kalau ikutkan kelas yang ada tu lah, ada yang kitab ni, ada kitab ni, kira syekh-syekh belaka lah. Dalam banyak-banyak kitab yang tuan-tuan mengaji dekat masjid ni, dekat surau ni, yang paling ringan kitab kita, kitab saya lah. Tak ada. Yang lain tu hebat-hebat semua. Daripada situlah kita nak tahu amalan yang kita buat ini bersumber atau tidak. Macam saya sebut dengan tuan-tuan banyak kali dah. Bila kita tahiyat, kita angkat jari. Apa hukum pada angkat jari? Mesti tahu. Bagaimana cara mengangkat jari itu? Mesti ada kaedahnya. Bila mana kita melakukan ibadat-ibadat sunat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat dalam sembahyang. Betul ke semua perkara itu terkandung dalam sunat hayat itu betul? Nak kena tahu juga. Ketika ambil uduk ada sunat-sunat.
Sebagai contoh, masuk tengkuk. Pernah dengar masuk tengkuk? Masuk tengkuk. Ada kan? Kita ambil uduk, masuk tengkuk. Apa hukum masuk tengkuk tu? Satu dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani kata apa? Sunat. Tetapi tidak dinyatakan nas. Dalam kitab Miftahul Jannah, anak kunci syurga, Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia disebut amalan itu bid'ah lagi tertolak. Tak ada. Sebab tidak ada nas. Maka begitu tuan-tuan, biar kita beramal, benda ni ada hukum ke tidak, ada sumber ke tidak. Jangan ikut orang buat, kita buat. Dia buat, kita buat. Dia buat, kita buat. Tak jadi, dia pun tak betul juga. Kita ikut dia. Hentikanlah. Jangan jadi macam burung kakak tua yang saya selalu cerita dengan tuan-tuan. Burung kakak tua, orang ajar dia bercakap. Ajar dia bercakap. Selamat pagi. Ingat senang ke nak ajar burung ni bercakap, tuan-tuan? Susah. Tapi hebat orang kalau boleh ajar burung bercakap, dan burung tu memang cerdik, semua boleh bercakap. Tapi dia boleh cakap banyak ke? Tak boleh. Dia boleh cakap 2-3 patah saja. Selamat pagi, selamat pagi. Masalah dia apa? Dia ajar dia selamat pagi, dia pegang selamat pagi tu. Bila kita keluar malam pun selamat pagi, kita keluar pagi pun selamat pagi. Ni yang peliknya, dia pun tak tahu macam mana, apa masuk pagi dia tak tahu. Dia tak sempat nak tengok jam. Ni 6 pukul 6, 6 ni 6 pagi, 6 PM, 6 dia tak tahu yang tu. Dia tahu bila dia ajar selamat pagi, itulah pada dia. Kita jangan jadi macam itu. Kita ni orang dikurniakan akal, ada peluang cari ilmu, pastikan setiap ibadat yang kita buat itu mesti datang daripada sumber. Dalam apa bentuk pun. Orang kata sembahyang sunat. Yang kita nak sembahyang sunat itu mesti tahu sumber dia. Betul ke ini sembahyang sunat? Ada ke dalam hukum? Ada tak dalam hadis? Ada tak amalan ulama? Jangan main-main buat saja. Akhirnya amalan itu tidak memberi kebaikan kepada kita. Hadis 21. Mesti mengamalkan Islam walaupun keadaan terasing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam bermula dalam keadaan terasing. Ia akan kembali asing seperti permulaannya. Maka berbahagialah untuk orang-orang yang terasing itu. Keterangan, mereka mengecapi kebahagiaan kerana mendapat ganjaran atas kesabaran menghadapi kesusahan ketika berada dalam keadaan terasing. Kata Nabi apa? Islam datang kepada manusia dalam keadaan pelik. Pelik, dia terasing. Pasal apa? Orang cerdik-cerdik ni semua tak ikut Nabi mereka. Tak ikut Nabi. Nabi bawa Al-Quran ketika itu, bawa wahyu kepada orang kafir Quraisy. Yang cerdik-cerdik ni tak ikut Nabi. Yang ikut Nabi ni siapa? Golongan-golongan hamba, orang-orang miskin, orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan, hartawan-hartawan, semua ni tak ikut Nabi. Bukan tak ikut, lawan Nabi. Abu Jahal, nama besar yang melawan Nabi. Abu Sufyan, nama besar sebelum masuk Islam, melawan Nabi. Bukan hanya lawan Nabi, mereka menafikan apa yang dibawa oleh Nabi. Secara terang mereka nafikan. Walhal, jauh di sudut hati mereka, mereka percaya apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ketika mana bawa wahyu Al-Quran, orang ni tak suka dengan Quran. Mereka mengatakan Quran ini sihir daripada Nabi. Sebab bila orang dengar Quran, orang jadi syok, orang jadi minat. Abu Jahal di antara orang yang sebut begitu pada Nabi, Al-Quran kamu ni sihir. Tapi tuan-tuan kena tahu, ada 3 orang-orang kafir di Mekah yang tiap-tiap malam habit perangai dia pergi mengendap Nabi dengan Nabi baca Quran. Ada 3 orang. Siapa yang pertama? Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Nama popular dia Abul Hakam, bapak cerdik. Nama popular dalam Islam Abu Jahal, bapak bodoh. Abu Jahal, every night, setiap malam kerja dia pergi mengendap rumah Nabi. Kenapa? Jadi syok pada dia bila dengar Nabi baca Quran. Yang kedua siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni perangai dia tiap-tiap malam
begitu juga. Jadi enjoy, jadi syok. Dia pergi dengar dan mengendap di dinding rumah Nabi untuk dengar Nabi baca Quran. Yang ketiga siapa? Satu orang nama yang tak berapa popular, tapi dia pemimpin besar, orang kafir. Al-Akhnas namanya. Tiga-tiga orang ni tuan-tuan, yang paling kuat lawan Nabi. Tapi bila malam-malam mengendap ataupun menyandarkan badannya di dinding rumah Nabi, nak dengar Nabi baca Quran. Siap dengar Nabi baca Quran, jumpa tiga orang. Ni apa yang kita buat malam ni, jangan bising-bising ni. Maut kita esok. Maut kita tiga orang ni, kita lawan Nabi kau-kau ni. Tiba-tiba orang tahu kita malam ni pergi dengar rumah Nabi baca Quran. Makna dia apa tuan-tuan? Mereka bukan menolak apa yang dibawa oleh Nabi, tapi pasal jahat, pasal degil. Itu saja. Ini ketika itu Islam datang dalam keadaan cukup terasing. Orang yang menganut agama Islam seperti orang gila ketika itu. Dan kata Nabi apa? Ia akan kembali menjadi asing seperti permulaannya. Islam masuk dalam keadaan terasing, akhirnya jadi kuat. Kemudian Islam itu tersebar secara luas. Penganut agama Islam cukup taat. Golongan sahabat bagaimana? Cuba tengok sahabat ni tuan-tuan. Hebat betul. Hebat. Selepas sahabat tabi'in, hebat amalannya. Kemudian tabi'in, generasi selepas itu, bagaimana kerajaan-kerajaan Islam? Fatimiyah, Abbasiyah, Turki, Utsmaniyah. Kita dapat lihat ketika kalau kita baca catatan sejarah kerajaan Turki Utsmaniyah, orang Islam ketika itu cukup kuat. Apa kata dia? Bila mana azan ni berkumandang di masjid, nampak anak-anak kecil. Anak-anak kecil kata dia, maknanya budak-budak kecil berlari ke masjid sembahyang jemaah. Zaman kerajaan Turki Utsmaniyah. Bila azan ni, budak-budak kecil ni berlari ke masjid untuk sembahyang jemaah. Makna dia apa? Bapak-bapak dia pun pergi masjid, dia ikut bapak dia berlari. Kejar bapak dia untuk pergi masjid sembahyang jemaah. Zaman Turki Utsmaniyah. Zaman sekarang, bila azan berkumandang, bapak pun lari daripada masjid. Bukan anak lagi pergi masjid, bapak lari daripada masjid. Tak ramai. Sehingga kan kita hari ni bila buat baik jadi malu tuan-tuan. Malu. Kita nak pakai serban bagi contoh. Orang kata mengada-ngada pergi haji belum lagi tu pakai serban. Dia jadi pakai jubah, pakai serban, syarat dia balik Mekah boleh pakai. Siapa yang ajar begitu? Kalau kita pakai, kata kau bila pula kau pergi haji ni? Ini baru bulan Rabiul Awal, tiba-tiba mari pakai serban. Tiba-tiba kata dia. Dia jadi pelik bila buat baik. Bila buat baik tu jadi pelik. Malah orang buat kebaikan jadi pelik pada dia. Kalau dia buat kebaikan, kalau orang tak tahu jadi pelik pada dia. Dia mesti orang tahu kebaikan yang dia buat. Sedangkan kebaikan yang kita buat ini sepatutnya dia rahsiakan. Contoh dalam bab sedekah. Tak payah beritahu orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Tapi dia buat kebaikan, kalau orang tak tahu dia rasa pelik. Orang tak tahu ni aku qiyamul lail malam tadi ni. Perlu cerita dengan orang. Sebab apa? Pada dia, orang lain tak buat, dia buat. Jadi kalau orang tak tahu dia buat sekarang, penat saja je kata dia. Mesti orang nak kena tahu. Akhirnya kita duduk pada zaman ini. Zaman ni yang kita duduk. Nak buat baik, nak sembahyang sunat tuan-tuan, nak sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat pun tengok orang. Kalau orang kata, kau main baik lagi, main sunat lagi ni. Sembahyang lebih sikit, takut orang kata kita baik. Kenapa takut orang kata kita baik? Takut orang kata kita baik. La ilaha illallah. Biarlah orang kata. Mana kita suka orang kata jahat kan, orang kata kita baik? Jadi pelik orang kita. Makna dia apa? Nak beramal dengan agama Islam secara total, jadi pelik hari ni. Zaman ni, zaman beruntunglah mereka-mereka yang ghuraba. Nak tengok terasing tidak? Cuba tengok orang sembahyang asar di masjid. Ramai tak tuan-tuan? Tak ramai. Makna bila tak ramai ni kumpulan-kumpulan yang terasing lah. Orang kata geng-geng pergi, geng-geng dah pencin. Boleh lah. Geng-geng yang memang tak ada apa nak pergi depan ni, pergi mati je dah tinggal. Nak pergi mana lagi dah? Tak boleh mana dah. Nak pergi jauh pun tak daya dah. Kata pergi yang boleh pergi masjid, lepas balik masjid, pergi mati je kata. Sampai begitu orang sebut. Jadi kita kata apa? Terasingnya kumpulan ini. Terasingnya kumpulan ini. Kata Nabi apa?
Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang menjadi orang-orang yang terasing. Jangan kita jadi orang-orang yang tidak termasuk dalam keadaan orang-orang yang terasing kerana mengamalkan agama. Bukan asing kerana tarik diri pergi mengarut ni. Asingkan diri kerana mengamalkan agama. Dia terasing. Bukan dia tak nak orang lain buat. Tapi dia ni orang tak mau ikut dia. Orang tak mau ikut dia. Apa nak pergi masjid? SOP banyak. Masuk pintu tu, keluar pintu ni. Scan suhu pula. Lepas tu scan My Sejahtera pun. Oh, banyak nak kerja nak pergi masjid nak sembahyang je. Dia jadi payah pada dia. Akhirnya dia memilih untuk tidak berada di tempat-tempat ibadat. Sebab itu tuan-tuan, semakin lama semakin kita akan melihat bagaimana amalan-amalan orang tentang agama Islam. Kita akan tengok. Dah mula dah cerita-cerita. Tuan-tuan tahu, ulama'-ulama' kita, orang-orang alim semakin lama semakin berkurang. Tak ramai dah. Tinggallah, kalau ada sikit-sikit pun kata-kata ustaz-ustaz capuk macam saya ni, tak ramai dah. Yang lain-lain yang hebat-hebat dah meninggal ke dah. Semalam, apa tu? Syekh Fahmi Zamzam meninggal. Muda lagi, 62 tahun usianya. Penulis kitab, kalau tuan-tuan biasa baca kitab dia, Bustanul Arifin, antara kitab yang diterjemah oleh dia, meninggal. Alim besar, meninggal. Tak banyak dah ulama'-ulama' yang betul-betul hebat yang hidup. Ini apa maknanya tuan-tuan? Allah Ta'ala menarik ilmu, dan satu ketika orang-orang kita akan menjadi orang-orang yang jahil kerana kekurangan ilmu daripada ulama'-ulama' yang hebat. Sebab itu akhirnya Islam akan jadi pelik. Orang semakin jahil, orang yang beramal dan berpegang dengan Islam, orang pandang pelik. Orang pandang pelik. Sembahyang pakai baju tidur, ini jamaah tak pelik dah. Dulu tuan-tuan, ada jumpa tak orang pergi masjid sembahyang pakai selekeh? Tak ada, pakai baju. Saya ingat saya kecil-kecil dulu, macam mana keadaan pun pergi masjid, pergi surau ni mesti pakai baju lain. Pakai baju kain pelekat, orang tua-tua pergi dulu kan, orang dulu. Sekarang dah mula dah pakai t-shirt, dah mula dah. Orang tua-tua pun dah mula pakai pagoda nak pergi masjid, pakai kain pelekat. Dia kata sah tak? Sah, memang sah. Tapi kita kata, Haji mana tadi tidur baju ni juga? Bangun-bangun tadi ni je baju yang ada. Kita kata punya dah. Dah mula dah. Sikit. Jangan sampai satu zaman esok, kita tengok orang pergi masjid, baju pun tak pakai dah. Dia kata sah kan? Memang dah sah, tapi semua tak pakai baju, pakai kain pelekat. Pasal ambil hukum sah, dah mula memandang ringan kepada amalan agama. Pasal apa? Duduk dalam kumpulan orang-orang jahil. Jahil kita akan dijahilkan. Kerana apa? Kehilangan orang-orang berilmu dan orang-orang alim ini. Jadi sementara kita punya peluang untuk cari ilmu. Dan ilmu yang kita dapat itu pegang sungguh-sungguh, pegang betul-betul. Biarlah kita mengamalkan satu amalan itu sikit, tapi kekal dengan kita. Jangan amal banyak-banyak tapi tak tahan lama. Tak apa, kita buat sikit kita buat, tak apa. Tapi yang sikit itu kita pertahan dan kekal sampai maut, sampai mati. Biarlah orang kata baca Quran kita baca setengah muka satu hari, tak apa. Daripada orang yang baca sejuzuk, 2 juzuk satu hari, 2 tahun berhentinya lepas tu. Biarlah kita baca setengah muka satu hari, tak apa. Yang penting amalan itu kita buat dan kita pegang betul-betul. Biarlah kita hanya bangun malam sembahyang di hujung malam, 2 rakaat saja. Orang lain boleh buat tahajud, boleh buat tasbih tiap-tiap malam, tak apa. Kita buat 2 rakaat. Biarlah 2 rakaat ini terus kita buat. Biarlah. Daripada orang yang buat banyak-banyak kemudian berhenti pun banyak juga lepas tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, pertahankan amalan yang kita buat. Dan biarlah kumpulan-kumpulan yang melakukan amalan dengan cara yang betul ini, walaupun bilangannya tidak ramai, terasing sikit pada kumpulan orang yang ramai, tapi berbahagialah orang-orang yang terasing ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut apa? Akhir zaman nanti, orang yang betul-betul mengamalkan agama Islam itu apa? Jumlahnya cukup sikit. Jangan ceritalah fitnah Dajjal. Belum sampai Dajjal keluar lagi pun orang tak pergi masjid dah. Agak-agaklah Dajjal keluar lagi tak bagi masjid seorang habuk pun tak ada. Belum sampai masa itu lagi. Tapi fasa itu dah mula kita lihat pada hari ini. Oleh yang demikian, kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan untuk beramal,
Dan Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini dari sudut perpecahan orang Islam. Dan kita doa juga dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala aturkan yang paling baik untuk kita dan istiqamahkan diri kita untuk buat amalan-amalan yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni, tuan-tuan. 3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat yang baik kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu atas kelemahan jahil dhaif diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق الحسنة الحلم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا لأبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.